Hai, Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton channel kami, Dr. Kejaya. Sama ada di Facebook maupun di YouTube. Terima kasih. Okey, untuk siapa yang pertama kali menonton, um, mungkin tak kenal saya. Saya adalah Nur Azrin, co-founder Dr. Kejaya. Biasanya video saya akan disiarkan pada setiap malam 9.30 yang mengisahkan, berkisar tentang tips-tips kerjaya untuk semua yang sudi menonton. Saya share apa yang perlu dan tak perlu untuk calon-calon pencari kerja. Supaya mereka bersedia dan menjadi seorang yang marketable di pasaran. Dr. Kejaya merupakan brand kami yang telah kami brandkan pada tahun 2021. Sebelum ni kami lebih dikenali sebagai Tips Kejaya. Lebih kurang 7 ke 8 tahun. Kemudian kami juga kepakaran kami adalah membantu para graduan yang nak lulus exam kerajaan, kerja kerajaan, daripada tak tahu nak study apa kepada tahu. So tak terpinga-pinga, tak blur bila dia terima je surat tawaran untuk mengambil exam, tak tahu nak buat apa. So kami bantu dengan menyediakan e-book compilation soalan-soalan supaya pencari kerja, calon-calon exam lebih bersedia untuk menghadapi exam tersebut. Okey, berbanding 15 tahun lepas ketika saya mengambil exam kerja kerajaan ni, saya pun tak tahu apa yang saya nak study. Biasanya kita akan disuruh oleh senior sesiapalah yang biasa ambil exam akan advise korang kena study isu semasa, akta-akta ataupun apa dasar-dasar kerajaan. Itu saja yang kita orang tahu. So bacalah surat khabar, bacalah buku pasal ilmu negarawan kita. So basically yang tu je. Kita tak tahu pun ada soalan yang lain, soalan matematik, ada soalan, itu gamble lah. Masa tu tak tahu kan. So sekarang ada macam-macam e-book khas untuk exam macam ni, untuk kejayaan macam ni, ada exam yang berbeza berbanding kejayaan yang lain. So ini sedikit sebanyak membantu untuk orang-orang biasa macam kita ni untuk dapat pekerjaan, ada peluang lah untuk dapat kerja di kerajaan, berbanding dahululah blank kan, tak tahu nak buat apa. Okey, selain daripada membantu graduan yang nak bekerja di kerajaan, kami juga membantu mereka untuk groom dengan grooming means resume yang baik, dengan e-book resume, dan juga cara-cara menghadiri temuduga yang baik, iaitu melalui e-book temuduga. So fokus kami sebelum ni hanya lebih kepada kerajaan, kerja kerajaan. Pada tahun ni 2021, sejak akhir 2020, kami melebarkan sayap. Okey, membantu para graduan yang bukan hanya berminat nak bekerja di sektor kerajaan, tetapi juga di sektor swasta. Bagaimana dengan membantu mereka membuat resume yang baik, dan email, cara-cara menghadiri temuduga yang baik.
supaya menjadi calon idaman majikan. Tak kira lah swasta ataupun kerajaan. Tapi dia ada perbezaan sikit lah. Berbeza sikit lah swasta dengan kerajaan ni. So kalau kadang-kadang macam untuk certain grade, diorang interview dijalankan dalam bahasa Melayu. Berbanding di sektor swasta, certain jawatan, mostly lah jawatan di interview dijalankan dalam bahasa Inggeris. So itu ada perbezaannya. Resume bagaimana resume yang perlu dihantar? Adakah dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Inggeris? So itu yang kami cuba bantu. Kemudian kami juga membantu tahun ni kami melebarkan sedikit perbezaan bagaimana dengan membantu kita bantu korang, sebab terlampau ramai orang yang kehilangan pekerjaan semenjak pandemik ni berlaku. So harap-harap dengan adanya vaksin, kita semua boleh kembali seperti sedia kala, means boleh pergi bekerja macam normal, dan juga semua kembali seperti sedia kala lah dengan adanya vaksin ni. So melaluinya, macam kita orang organize satu seminar. Justru dengan itu kami mengorganize satu seminar yang diberi nama Bina Kerjaya Berjaya, khas untuk para graduan yang graduate musim pandemik ni. Yang tak tahu, dia ada perbezaan sikit berbanding orang di zaman-zaman lain. Means bukan zaman yang berbeza lah, before 2020 dengan after 2020. Ada perbezaan dia dari segi interview dan dari segi kerjaya yang di offer. Means jawatan-jawatan yang ada, mostly ada yang banyaknya online atau benda yang lebih kepada social media berbanding zaman before pandemic, di mana kita perlu physically hadir ke pejabat. Itu satu bab. Ada juga yang interview dijalankan. Dulu kita interview totally 100%, mungkinlah 90% dijalankan secara fizikal. Means kita perlu hadir ke pejabat untuk bersemuka dengan bakal majikan menjalani interview temuduga. Berbanding sekarang, during pandemic, sekiranya ada temuduga, biasanya mereka akan adakan temuduga secara atas talian, sama ada medium Zoom atau Google Meet, macam-macam platform. So kita perlu, sebagai calon, kita perlu bersedia, kita perlu ada internet, kita perlu sentiasa alert dengan email kita. Berbanding dulu kita boleh call, sebab staff mungkin di pejabat tak ada di office, so dia totally bergantung kepada email, sebab kita email kepada calon kan. So kalau kita malas, kita calon pekerja kan, kita yang nak mencari kerja ni, kalau kita malas buka email, macam mana kita nak tahu ada HR mencari kita kalau kita pun malas buka email kan, macam SMS, WhatsApp. So internet kena ada, data kena ada selalu. So itu adalah benda-benda yang penting berbanding dulu. Okay, so kalau dulu boleh call, sekarang kita WhatsApp, video call, macam tu lah. So dia ada perbezaan lah berbanding zaman dahulu. Justru seminar Bina Kerjaya ni adalah sangat penting untuk orang-orang pencari kerja seperti korang ni, sebab kami akan jemput 3 panel yang akan share tentang perkara-perkara yang telah berlaku dan perubahannya. Yang panel pertama adalah adalah seorang penulis, Ibu Kerjaya Kerajaan. Dia akan kupas everything about apa yang korang nak tahu tentang
kerja di kerajaan. Means anything yang macam ada keperluan kita nak dapat kerja kerajaan walaupun kita tak ada kabel, macam tu. So korang perlu dengar apakah jawapan daripada beliau. Yang kedua, kami jemput panel seorang HR yang bekerja di sektor swasta selama hampir 17 tahun, HR advisor. So beliau telah bekerja di pelbagai sektor daripada penghilangan, automotif, banyak field. So dia akan share apakah ciri-ciri orang yang menjadi pilihan majikan. So walaupun korang aim untuk kerja kerajaan, in between nak dapat kerja kerajaan, korang mesti kerja atau do something untuk dapat sedikit wang lah. So show saya adalah kita perlulah bekerja di sektor swasta. Jadi bagaimana nak menjadi calon atau pekerja yang selected by that majikan. Okay, so that's the whole idea. Dan yang terakhir, okay, yang ni isu besar sikit lah bagi saya lah. Sebab saya sebagai bekas pekerja HR, saya dapati ini adalah satu masalah, especially selepas pasca pandemik ni. Maksud saya kenapa ya? Okay, ini saya jemput seorang perunding, kami jemput seorang perunding image untuk discuss, share tentang bagaimana kita sebagai calon pekerja bersedia untuk menghadapi interview. Apakah cara-cara pakaian, style, walaupun kita duduk di rumah, kita nak menghadiri interview. Adakah kita hanya pakai t-shirt dan sarung dengan kemeja, hoodie, jaket atau baju sejuk macam tu? Tak boleh. So benda-benda tu beliau akan kupas. Rambut, style, tudung bagaimana. So benda-benda tu, ini adalah sangat penting kerana ia mencerminkan diri korang. Dan kalau korang tak memenuhi kriteria tu kan, at first impression korang fail, bagaimana korang nak go forward? So kata you all nak kerja untuk jawatan-jawatan pegawai, korang kena ada style, kena ada cara gaya seorang pegawai. Bagaimana pakaian, dengan tudung, dengan rambut, aksesoris yang bersesuaian. So benda-benda tu diambil kira. Kalau coloured hair, so macam mana? Itu semua ada dia punya tata cara dia. Jadi benda-benda ni, perkara ni, topik-topik ni kami akan share di seminar Bina Kerjaya Berjaya. So seminar ni percuma je. Korang tak perlu bayar apa je. Korang just klik link kat bawah. Tak kisah di Facebook atau YouTube atau di mana saja korang tonton, link dia ada kat sini. So you just daftar di situ. Daftar adalah percuma. Dan kita akan seminar ni seminar online live. Means kita boleh bertanya kalau kita ada kemusykilan. So saya seru korang join. Sebab bukan senang orang nak share dia punya input dan idea ataupun apa yang diorang tahu tentang bidang diorang kepada korang yang mencari pekerjaan. Okay, diorang ada di dalam bidang tu, bukannya third party. So you should join, dengar apa idea diorang. Diorang masih bekerja dengan apa saja diorang, what they are doing. So you should grab this chance, join, dengar dan tanya. So korang boleh bersedia untuk the next chapter. So bila pandemik ni insyaAllah berakhir,
sebab vaksin telah tiba, means semua orang dah dapat vaksin, kita akan menjalani kehidupan kita seperti biasa. Maknanya kita boleh kembali bekerja di pejabat, boleh life goes on, kids boleh pergi sekolah, adults pergi kerja, university graduate, budak universiti still graduate. So untuk special ni 2020 dengan 2021 korang akan grad dalam suasana pandemik. So bagi saya ini adalah satu peluang keemasan untuk korang belajar bagaimana groom diri korang untuk menghadiri, untuk mencari pekerjaan di suasana begini. It's totally different berbanding waktu-waktu lain. You should jangan miss out. Tag kawan korang, share dengan kawan korang, ajak ramai-ramai, sebab benda ni jarang kami buat. Ini adalah julung-julung kali kami buat sebagai tanda penghargaan kepada semua followers dan juga kita punya customer, loyal customer yang sentiasa bersama dengan Dr. Kejaya, Tips Kejaya pada before this, since 2014. So this is what we can give to you during this pandemic time. So dengan ramai orang yang tidak dapat bekerja, diberhentikan kerja, dikurangkan gaji. So dengan yang student graduate yang graduate tak dapat kerja. So saya harap dengan seminar ni kita boleh bantu dan memberi sedikit idea dan groom yourself untuk be calon idaman majikan, okay, ataupun marketable. Itu yang paling mustahak. You have to be marketable. So how do you do your resume? How do you present yourself? Semua tu adalah poin-poin penting ketika mencari pekerjaan. You klik je link dekat platform mana-mana platform untuk mencari kerja tu. You klik apply, dia dah represent diri you. So you must be very like macam mana nak cakap bila saya tak suruh you jadi pelik, tapi you have to be extraordinary untuk menjadi orang yang pilihan majikan. It can be anything. Bahasa, skill. You know, sekarang banyak skill-skill yang social, yang perlukan seperti social media, copywriting. Benda-benda tu dia belum diajar, belum ada dalam syllabus. So benda tu ada di luar. So kalau you bersedia dan sanggup, you boleh bekerja walaupun bukan di bidang you. Itu point dia. Okay, jangan sedih, jangan gundah walaupun belum mendapat pekerjaan yang you nak. Kita boleh start somewhere. Okay, jangan lupa join seminar Bina Berjaya. Jangan lupa tag kawan-kawan, jangan lupa share information, dan juga jangan lupa sediakan soalan untuk kepada para panel kami. Okey, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa next video. Bye.